Perjuangan pemimpin tempatan menentang British. Gerakan pemimpin tempatan telah berlaku pada awal kedatangan British ke negara kita. Gerakan ini adalah reaksi spontan masyarakat tempatan untuk menjaga kepentingan mereka daripada dicerobohi dan dikuasai oleh orang luar. Sebab-sebab penentangan. Yang pertama, dasar penaklukan British, eksploitasi terhadap ekonomi tempatan, pelaksanaan pentadbiran barat terhadap masyarakat tempatan, campur tangan British dalam adat resam tempatan, pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh, dan kesulitan penduduk tempatan. Dasar penaklukan British terhadap negeri-negeri Melayu bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya. Penguatkuasaan politiknya menjadi luas dan kawasan itu akan terikat dengan perintah dan peraturannya. Misalnya, apabila British mendapat Melaka daripada Belanda, Naning dipaksa menjadi jajahan takluk British dan membayar ufti. British juga ditentang kerana hasrat mereka untuk menguasai ekonomi tempatan bagi kepentingan mereka. Ini dilakukan melalui perjanjian yang ditandatangani antara mereka dengan pemimpin tempatan. Menerusi perjanjian ini, saudagar dari negeri-negeri selat dibenarkan menjalankan perlombongan dan perdagangan biji timah. British telah memperkenalkan sistem cukai, undang-undang dan peraturan tanah untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Misalnya di Terengganu, penentangan berlaku kerana British telah menetapkan bahawa setiap tanah yang hendak dibuka oleh penduduk tempatan mestilah mendapat kebenaran mereka dan dikenakan cukai tanah. Penentangan juga berlaku kerana campur tangan British dalam adat resam tempatan. British memaksa mereka menerima nilai-nilai British yang amat bertentangan dengan budaya masyarakat tempatan. Misalnya, di Perak, J.W.W. Birch telah campur tangan dalam adat resam masyarakat Melayu yang diamalkan selama ini, iaitu amalan menggunakan orang suruhan. Pemimpin tempatan juga kehilangan kuasa. Kebanyakan pemimpin tempatan itu telah dilantik oleh sultan ataupun oleh masyarakatnya untuk mentadbir kawasan tersebut. Dengan pelantikan itu, mereka berkuasa untuk menjaga hal ehwal daerahnya seperti soal pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosial. Penjajahan British menyebabkan pemimpin tempatan kehilangan kuasa. Peristiwa penentangan pemimpin tempatan. Penentangan penghulu Dol Said di Naning. Beliau menentang British kerana tidak bersetuju dengan tindakan British meletakkan Naning sebagai jajahan takluknya. Beliau mengingkari arahan British supaya Naning menghantar 1/10 hasilnya sebagai ufti kepada British di Melaka. British telah menghantar tenteranya untuk menakluk Naning dan pasukan British ini telah ditentang oleh penghulu Dol Said. Beliau mendapat bantuan ketenteraan daripada Yam Tuan Ali dari Rembau, Syed Shaban, penghulu Remai dan Richard, Datuk Kelana Sungai Ujong serta penghulu Kemencheh. Mereka telah berjaya mengalahkan 150 orang tentera British, pimpinan Kapten Wiley yang berusaha untuk menawan Tabo, iaitu daerah Naning. British dengan 1,200 orang tentera telah menyerang Naning untuk kali kedua. Pada kali ini, penghulu Dol Said dan pengikut-pengikutnya tidak dibantu oleh sesiapa pun dan mereka dikalahkan oleh British. Penentangan di Sarawak dan Sabah. James Brooke yang digelar Raja Putih Sarawak ingin menguasai beberapa buah daerah pedalaman dan ini menimbulkan penentangan pemimpin tempatan. Pemimpin tempatan enggan menyerahkan daerah mereka kepada James Brooke dan James Brooke menyerang daerah-daerah tersebut. Linggir menentang penaklukan James Brooke dengan menyerang kapal Nemesis dekat Batang Lupar. Serangan ini adalah tindak balas terhadap langkah James Brooke dan Kapten Farquhar.
Linggir dan pengikutnya tewas dalam pertempuran tersebut. Rentap, pemimpin Iban, menentang James Brooke kerana Brooke bertindak menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang yang dianggap sebagai lanun. Tentera James Brooke berjaya mengalahkan Rentap pada tahun 1861. Penentangan orang Melayu di bawah pimpinan Syarif Masahor dan Datuk Petinggi Abdul Gapur timbul kerana mereka menolak penguasaan James Brooke di Sungai Rajang. Pemimpin Melayu telah kehilangan kuasa memungut cukai, penentangan mereka gagal dan Syarif Masahor melarikan diri ke Brunei, tetapi beliau telah diserahkan oleh Sultan Brunei kepada British di Singapura. Penentangan terbesar terhadap syarikat Borneo Utara British, SBUB di Sabah telah dilakukan oleh Mat Saleh. SBUB telah menduduki kawasan pengaruh Mat Saleh dan melaksanakan sistem cukai kepala dan surat perahu. Cabinet Beaufort telah menyerang dan membakar kampungnya dan Mat Saleh terpaksa melarikan diri. SBUB telah menawarkan pelan damai kepada Mat Saleh, iaitu menyerahkan tambunan kepadanya. Namun, SBUB mungkir janji dan hal ini menyebabkan Mat Saleh sekali lagi menyerang kubu SBUB. Mat Saleh akhirnya tewas dan meninggal dunia pada 31 Januari 1900. Penentangan di Perak. Penguasaan British oleh J.W.W. Birch telah ditentang oleh orang tempatan di bawah pimpinan Datuk Maharaja Lela. Sebab-sebab penentangan penduduk tempatan di Perak terhadap British ialah residen tidak bertindak sebagai penasihat seperti yang termaktub dalam Perjanjian Pangkor 1874, pembesar menolak sistem cukai yang menghapuskan hak mereka, pembesar menolak penguasaan British terhadap kawasan mereka. Penentangan di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan, pembesar tempatan yang menentang British ialah Yang Tuan Anta Sri Menanti dan Datuk Shah Bandar Sungai Ujong iaitu Abdullah Tunggal. Mereka telah menentang kemasukan British di Sungai Ujong, malah Datuk Shah Bandar Sungai Ujong enggan menandatangani perjanjian dengan British. Datuk Shah Bandar dan Datuk Kelana berebut kawasan sepadan untuk menggunakan cukai kepada pedagang biji timah dari negeri-negeri selat. Datuk Shah Bandar bersetuju meletakkan jawatan dan berhijrah ke Singapura. Dengan itu, Datuk Kelana Syed Abdul Rahman dapat menguasai seluruh Sungai Ujong. Penentangan di Pahang. Apabila J.P. Rogers dilantik sebagai Residen Pahang yang pertama, Datuk Bahaman telah menolak pelaksanaan undang-undang British yang bertentangan dengan adab resam dan sistem politik tempatan. Undang-undang itu telah menghakis kuasa Datuk Bahaman sebagai orang kaya setia perkasa pahlawan semantan. Datuk Bahaman dan Tok Gajah serta Imam Rasul telah bersatu menentang British. Penentangan di Kelantan. British telah memaksa penduduk tempatan menerima pakai sistem cukai yang diperkenalkannya. Haji Mat Hassan yang lebih dikenal sebagai Tok Janggut membantah pelaksanaan sistem ini dan enggan membayar cukai. Dengan menggunakan nama Sultan Kelantan, British telah membawa masuk pasukan tentera dari negeri-negeri selat. Faktor-faktor pemangkin nasionalisme. Pengenalan sistem politik barat. Ini telah memusnahkan sistem politik tradisional tempatan. British telah meletakkan seorang residen yang mengambil alih pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan. Perkembangan sistem pendidikan. Sistem pendidikan Inggeris dan sekolah vernacular Melayu yang diperkenalkan telah melahirkan golongan intelek Melayu yang mampu berfikir tentang kemajuan bangsanya. Dasar British. British telah menggalakkan sesiapa saja datang untuk melabur, berniaga, berdagang, bekerja dan menetap di tanah Melayu. Kemasukan orang asing telah meningkatkan jumlah imigran dan menimbulkan persaingan kepada penduduk tempatan. Pendudukan Jepun.
kesengsaraan hidup akibat kekurangan makanan dan ubat-ubatan, serta kekejaman pentadbiran Jepun menyebabkan sebilangan besar penduduk tanah Melayu membenci penjajahan sama ada oleh kuasa barat atau timur. Penguasaan Parti Komunis Malaya (PKM). PKM telah menguasai tanah Melayu selama 14 hari pada tahun 1945 sebelum British kembali ke tanah Melayu. Mereka membunuh dan menangkap sesiapa sahaja yang telah menyokong Jepun. Kemunculan mesin cetak. Ini telah memberikan kesan kepada penyebaran ilmu pengetahuan dan mendorong penentangan terhadap British. Idea menentang penjajah itu dapat disebarkan melalui buku, akhbar, majalah dan kitab agama. Gerakan Pan-Islamisme sedunia. Gerakan Pan-Islamisme adalah gerakan intelektual Islam seluruh dunia untuk membangkitkan pemahaman yang lebih progresif terhadap Islam untuk menentang penjajahan barat ke atas negara-negara Islam. Kesedaran politik serantau. Kesedaran politik dan pendidikan Indonesia yang lebih matang telah melahirkan ramai golongan intelektual. Ada yang menjadi penulis terkenal dan karya mereka ini telah menjadi bacaan masyarakat di tanah Melayu, terutamanya yang berpendidikan vernakular Melayu. Akhbar, majalah dan novel. Penggerak kesedaran kebangsaan. Penulis akhbar yang terkenal ialah Zainal Abidin bin Ahmad, Za'bah, 1920-an. Akhbar, Warta Malaya, Lembaga Malaya, Majlis, Utusan Melayu, Warta Negara dan Fajar Sarawak. Dari segi aspek sosial ataupun pendidikan, isu yang dibangkitkan ialah memajukan pendidikan tinggi orang Melayu, menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan. Seterusnya, dari segi aspek ekonomi, isu yang dibangkitkan ialah menggalakkan syarikat kerjasama dan meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang. Segi aspek politik, isu yang dibangkitkan ialah mengkritik British kerana mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu, mengkritik pembesar dan Raja-Raja Melayu kerana tidak melaksanakan kepemimpinan yang sewajarnya untuk rakyat. Majalah Guru, isu yang dibangkitkan, pendidikan anak-anak Melayu, menyuruh perpaduan dalam kalangan orang Melayu, dan meniupkan semangat cinta akan negara dan menentang penjajahan. Novel Anak Matlela Gila oleh Ishak Haji Muhammad. Tema semangat kebangsaan, semangat menentang penjajah oleh anak muda tempatan dan menghargai warisan bangsa sendiri. Perjuangan nasionalisme oleh Persatuan Melayu. Persatuan yang terkenal ialah Kesatuan Melayu Singapura. Pengasas KMS ialah Muhammad Yunus Abdullah, Tengku Kadir Ali dan Embok Suloh yang berpendidikan Inggeris. Persatuan Sahabat Pena Malaya, PASPAM. Tujuan PASPAM ialah untuk menggalakkan ahlinya berkenal-kenal dan bertukar-tukar pendapat bagi memajukan diri sendiri dan bangsa. Persatuan negeri juga telah ditubuhkan di negeri-negeri Melayu bersekutu seperti di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Objektif utama ialah untuk menggabungkan tenaga intelektual Melayu bagi membincangkan nasib orang Melayu dalam soal ekonomi, pendidikan dan perkhidmatan kerajaan. PKMS mendapat sambutan orang Melayu Sarawak di daerah Kuching. Di Sabah, kesedaran untuk berpersatuan tidak menonjol dan di negeri ini terdapat cawangan Persatuan Sahabat Pena sahaja, Kesatuan Melayu Muda KMM. Pemimpin utama KMM ialah Ibrahim Haji Yaakob. Objektif utama KMM ialah menggalakkan perpaduan di kalangan pemuda Melayu dan meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu. Gerakan nasionalisme semasa pendudukan Jepun. Gerakan Bawah Tanah menentang Jepun, MPAJA, Pasukan Bintang 3. Oleh sebab kekalahan Jepun yang mendadak, Soekarno telah mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia lebih awal.
Keadaan ini menyebabkan persidangan Chris di Kuala Lumpur dibatalkan. Pihak British kembali menguasai Tanah Melayu pada bulan September 1945.